Selamat datang di Mok Teh Channel. Masak tu senang. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mok Teh. Okey, di Mok Teh Channel. Channel kesayangan anda. Okey, tak gitu? Okey, alhamdulillah. Okey. Di resipi kali ni Mok Teh nak kongsi dengan anda resipi iaitu kuih ketayap kuning ni ataupun kuih dadar gulung. Nampak tak? Intinya yang padat dan tekstur yang memang lembut dengan pori-pori dia tu, lubang-lubang tu pori-pori lah kan. Nampak tak? Memang dia gedik dan memang lembut sangat. Nak tahu tips ataupun rahsia yang Mok Teh buat kuih ketayap yang lembut gebu-gebas ni. Okey. Okey. Tonton video Mok Teh ni sampai habis. InsyaAllah anda dapat ilmunya. Nak kuih ketayap lembut, gebu, macam kek sepan. Okey, jom sama-sama masuk ke dapur Mok Teh. Kita intai bahan apakah yang Mok Teh letak dalam buat kuih ketayap yang lembut ni. Okey, jom jangan buang masa lagi. Baik, sebelum tu kita sediakan dulu intinya. Okey, jom kita semak bahan-bahan untuk buat intinya. Jom. Sediakan setengah biji kelapa parut, 1 ketul gula Melaka. Seloknya dihancurkan dulu ya. 1 cawan gula merah, 2 simpulan daun pandan, sedikit air, 1 sudu besar gula dan sedikit garam ya. Okey, baik, inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, baik, seperti kelapa, Mok Teh cuma guna separuh saja. Okey, sebiji kelapa tu Mok Teh guna separuh saja kelapa parut. Seeloknya kelapa ni kita ambil bahagian putih dia saja. Yang bahagian bawah kelapa tu tak payah ambil lah. Yang hitam, yang warna hitam kan, tu tak payah. Okey. Lepas tu gula merah, gula perang ni kan. Okey. Lepas tu 1 ketul gula Melaka dan 2 simpulan daun pandan. Okey, untuk gula Melaka dia berketul kan. Okey, jadi kita perlu ketuk dia terlebih dahulu. Untuk apabila kalau kita masak tu dia cepat masak lah, cepat cair. Maksud Mok Teh macam tu lah. Okey, ni tengok nampak dia masih berketulan kan. Ketulan yang besar Mok Teh dah ketuk dia dululah. Baru masuk dalam kuali untuk dimasak. Lebih kurang macam ni lah. Okey. Apabila masak nanti dia cepat cair lah. Okey. Okey, dah sediakan bahan-bahan tu. Okey, sebelum tu masukkan dulu sedikit air. Okey. Sedikit saja. Okey, lepas tu dah boleh hidupkan api. Okey. Lepas tu dah mendidih. Okey, kita slowkan api tu, renekkan sekejap supaya gula Melaka tu dia cepat cair lah. Kita tekan-tekan sikit, nanti dia cepatlah cair tu. Okey. Lepas tu masukkan sedikit garam, sedikit gula, 1 sudu besar gula. Gula ni kalau nak masuk silakan, kalau tak nak masuk pun tak apa. Okey, kesesuaian lah. Kalau rasa nak makan lebih manis, masuklah sedikit. Okey, lepas tu okey, dah didih semua tadi tu, boleh masukkan kelapa parut, kelapa putih yang warna putih ni. Okey, putih saja ya, yang warna putih saja kita ambil. Okey, ni setengah setengah biji kelapa lah, kelapa parut. Okey. Baik, masukkan dalam kuali tu. Okey, lepas dah kita masuk tu, boleh kacau-kacau macam biasalah. Okey, biar sebati dan tercampur lah warna warna gula Melaka tadi tu dengan kelapa. Okey, kacau-kacau, sebatikan dia. Macam tu lah lebih kurang. Senang je buat inti kelapa ni. Renekkan sehingga kering. Lepas tu kalau dah sejuk, okey, boleh masuk dalam bekas lah. Dan boleh digunakan intinya. Okey, baik. Inti dah siap. Okey, kita fokus pula kepada kulit ketayap pula. Okey, jom.
Baik, mula-mula sediakan 3 sendok tepung gandum, 1 biji telur geriksi, 1 cawan santan, sedikit air, sedikit garam, sedikit pewarna kuning, sedikit minyak masak, 1 sudu minyak masak, dan inti kelapa yang Mak Tih buat tadilah. Alhamdulillah, itulah. Bahannya pun tak susah kan, sebenarnya senang sangat. Okey, anda boleh ikut step by step Mak Tih buat, insya-Allah jadi. Okey, mula-mula Mak Tih tapis dulu 3 sendok tepung gandum terlebih dahulu. Mak Tih tapis terlebih dahulu. Okey, sebenarnya tapis ataupun ayak lebih kurang lah kan. Tapis ayak, toskan, lebih kurang tengok. Sampah kadang-kadang kan, dalam tu memang ada kadang-kadang sampah yang kita tak terduga sebenarnya kan. Itulah seelok-eloknya ditapis terlebih dahulu. Mak Tih sebelumlah dulu-dulu Mak Tih tak tapis pun sebenarnya, tapi kadang-kadang itulah apabila kita dah tapis kita jumpa benda macam ni, jadi lepas pada tu kan Mak Tih selalu tapis lah kalau Mak Tih buat apa-apa. Tak kisahlah tepung gandum ke, tepung beras ke, tepung pulut ke, Mak Tih akan tapis. Tapi tak semuanya lah ada sampah macam ni, tapi seeloknya kita beringat lagi bagus kan. Sebab kadang-kadang ketulan nampak, walaupun bukan sampah, ketulan tu yang sebenarnya tak cantik. Jadi adunan kita tu tak cantik lah. Okey, baik. Lepas tu Mak Tih akan masak pula. Itulah. Masukkan, tersasu pula. Masukkan 1 biji telur ke dalam adunan tepung gandum tadi, 3 sendok tepung gandum. Okey, lepas tu santan. Okey, santan ni sebenarnya santan ni bukan pekat sangat lah, biasa je ya. Santan yang biasa, bukan cair sangat, bukan pekat sangat, yang sedang-sedang je. Okey, santan ni sebenarnya tak berapa penuh 1 cawan tu. Tapi Mak Tih gantikan dengan air biasa untuk jadi penuhkan 1 cawan tu. Faham kan? Okey. Kalau anda nak guna santan 1 cawan, tak perlu guna air lagi sebenarnya. Okey. Sebab santan Mak Tih ada banyak tu je, jadi Mak Tih tambahkan sedikit air. Tak ada masalah sebenarnya. Nak guna 1 cawan santan pun boleh. Tapi santan yang biasa-biasalah, yang sedang-sedang tu. Tak perlu pekat sangat, tak perlu cair sangat. Biasa je. Itu sebenarnya melemakkan kita punya kuih ketayap ni. Ataupun dadar gulung. Kalau di Indonesia panggil dadar gulung kan. Ketayap pun samalah. Kuih yang sama, nama je berbeza. Okey, tengok Mak Tih gantikan dengan sedikit air, sebab dalam cawan santan tadi tak berapa penuh santannya kan. Jadi Mak Tih gantikan sedikit air, bermakna 1 cawan jugalah jadinya sebenarnya. Okey, lepas tu Mak Tih akan masukkan sedikit pewarna. Okey, ni pewarna kuning Okay, sebab Mak Tih nak buat ketayap yang warna kuning. Ada kelainan sikit lah. Sebelum ni Mak Tih share ketayap yang warna hijau tu kan. Maknanya ketayap yang perasa pandan tu kan. Campur air daun pandan blend tu kan. Okay, ni Mak Tih buat ketayap warna kuning. Sebenarnya atas cita rasa lah nak warna tu biar menarik kan. Okay, Mak Tih masukkan sedikit pewarna kuning. Dan kacang-kacang sebati macam biasalah. Okey, lepas tu Mak Tih akan masukkan sedikit minyak masak, 1 sudu minyak masak. Okey. Ni minyak masak kita masukkan sebenarnya tujuan untuk dia tak melekat di dalam kuali kita, tu kurang melekat lah. Itu salah satu, dan melembutkan juga dia punya kuih ketayap kita ni ataupun dadar gulung kita ni. Okey, kacau sebati. Nampak tak dia masih ada ketulan tu kan? Okey. Lagi nak mencantikkan dia punya adunan tu, kejap lagi Mak Tih akan tapis ataupun toskan lah. Itu tujuan untuk adunan dia tu lebih sebati dan tak ada berketul-ketul lah, nampak. Okey, Mak Tih akan tapis. Sebenarnya ini sarapan pagi Mak Tih. Itulah, buat sikit je, tak banyak je, sebab Mak Tih buat 2 jenis kuih pagi ni. Jadi yang Mak Tih tunjuk dalam video ni hanya ketayap ni lah, ketayap warna kuning ni. Okey, toskan macam biasa. Nampak tak ketulan dia tu? Itu tujuan sebenarnya kita tos lah.
ketulan dia tu apabila kita toast dia akan jadi cantik dah, sebati cantik, tak ada ketulan. Jadi ketayap kita tu kalau kita dah panaskan apa semua, dia dah jadi cantik lah, dia tak ada ketul. Okey. Okey, nampak tak adunan dia tu memang cantik kan? Tak ada ketulan dia lagi. Inilah adunan yang cantik sebenarnya untuk kuih ketayap. Okey, lepas tu panaskan sedikit minyak, sapukan pada kuali itulah sedikit minyak. Tak perlu banyak ya, sikit je. Okey, dah panas, kita boleh masukkan adunan. Okey, Mak Teh ciduk je dengan ni, dengan senduk ni. Okey, 2 senduk. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu lengging-lenggingkan kuali tu. Supaya adunan dia tu bergerak dan membesar lah. Nampak bulat macam tu. Okey lah tu, cantik lah tu. Okey, ni guna api yang perlahan ya. Tak adalah terlalu perlahan sangat, tapi perlahan tu ada besar sikit kadang-kadang. Macam tu lah. Okey, nampak ni dia dah kering. Okey, Mak Teh angkat lah. Bau dia pun sedap tau. Bau macam santan kita letak tu bau macam lemak-lemak. Macam tu lah. Okey, lepas tu Mak Teh letak dalam pinggan berasingan lah. Kejap lagi kita akan gulung dia. Okey, Mak Teh tukar senduk ya. Tadi Mak Teh rasa senduk tu lepeh. Jadi senduk ni dia ke dalam sikit. Jadi satu senduk tu untuk satu dadar tu lah. Ketayap. Okey. Satu dadar ketayap tu. Okey, ni hasilnya. Okey, tunggu sehingga dia kering, berubah warna lah, daripada kuning cair jadi kuning pekat. Bermakna kalau dah nampak kuning pekat tu, bermakna dia dah boleh diangkat lah. Dan nampak dia dah sepenuhnya kuning pekat sikit tu kan, dah boleh angkat. Okey, masukkan dalam pinggan. Okey, terlipat pula tu. Tak apa, nanti kita betulkan. Dan proses ulangan yang samalah. Okey, satu senduk tu. Lepas tu lengging-lenggingkan kuali tu. Kalau tak nak lengging pun tak apa. Boleh kacau dengan senduk, belakang senduk tu pun boleh juga. Tapi lengging pun boleh juga, sesuai selera lah. Nampak tak? Lepas tu Mak Teh angkat. Okey, ni dah. Okey, Mak Teh dah buat semua. Lepas tu Mak Teh akan gulung. Okey, ni inti kelapa yang Mak Teh dah buat tu. Okey, dah masuk dalam bekas. Okey. Okey, baik. Mak Teh akan gulung. Okey, mula-mula kita ambil yang telah masak tadi. Okey, ambilkan sedikit inti kelapa tadi. Letak je kat tepi tu. Okey, lepas tu boleh gulung lah. Okey, Mak Teh gulung. Mak Teh lipat tepi dia dulu. Okey. Okey, tekan-tekan sikit tu. Okey, lipat kiri dan kanan. Okey, biar nampak samalah. Okey, lepas tu baru lipat daripada bawah tu. Okey, terus gulung. Okey, slow-slow Mak Teh tunjuk ni biar anda faham. Okey. Gulungnya ni biar padat jangan tak padat. Tak padat nanti ketayap kita ni jadi lepir. Pernah nampak tak ketayap kadang-kadang dia jadi lepir sebab gulungan dia tu kurang padat. Kurang kita tekan sikit. Nampak tak, dia gulungan dia bulat cantik kan. Macam itulah nak sebenarnya. Maka terbentuklah ketayap yang kemas dan cantik. Inilah hasilnya. Okey. Sebenarnya tak susah pun buat kuih ni, tapi memang sedap lah. Dia rasa lemak-lemak manis kelapa tu. Okey, Mak Teh buat proses ulangan ya. Okey, moga yang baru nak belajar tu fahamlah dan boleh ikut step by step cara Mak Teh ni, insya-Allah. Okey, Mak Teh doakan moga anda buat menjadi, insya-Allah. Okey, macam biasa letak inti dekat tepi tu, lipat kiri dan kanan. Okey, lepas tu lipat daripada bawah tu. Okey, rapikan dia. Tekan kat bawah tu, dekat inti tu, tolak slow-slow. Biar dia padat. Okey, rapikan dia. Nampak? Baru dia bulat, bentuk cantik. Dia tak lepeh lah. Nampak macam penuh gitu. Okey, inilah hasilnya kuih ketayap by Mak Teh. Tapi memang lembut kuih ketayap yang Mak Teh buat ni. Memang lembut.
Kalau anda nak tahu dia lembut ke tak, anda tengok tekstur dia tu, lubang-lubang dia itu sebenarnya lembut. Tengok Mok Tih letak gitu pun dia dah bergedik-gedik tu. Memang dia lembut lah. Inilah salah satu tips yang Mok Tih buat ketayap ni ataupun dadar gulung. Memang lembut dan memang sedap sangat. Lemak-lemak tu memang sedap. Okey, nampak tak tekstur dia tu, lubang-lubang dia tu. Itu kita tengok pun kita dah tahu ketayap tu lembut kalau ada lubang-lubang dia tu. Maka terhasillah kuih ketayap kuning by Mok Tih. Biasa ketayap warna hijau kan. Okey. Tapi kali ni Mok Tih buat warna kuning, ada kelainan sikit lah. Okey, Mok Tih harap perkongsian Mok Tih kali ni bermanfaat untuk anda semua. Okey, anda boleh rujuk video Mok Tih ni. Okey, boleh buka Mok Tih channel. Okey, type aja ketayap Mok Tih. Jumpalah ketayap Mok Tih tu. Okey. Nampak tak ini Mok Tih pegang, Mok Tih tengok. Tekstur dia tu dah nampak Mok Tih gerak-gerakkan gedik-gedik dia tu. Nampak kan lembut. Itulah. Okey, anda kena cuba dan cuba buat. InsyaAllah Mok Tih doakan menjadi. Okey, Mok Tih rasa sampai di sini dulu perkongsian Mok Tih untuk kali ini. Okey, video untuk hari ini. Okey, moga bermanfaat. Nampak ni Mok Tih dah potong. Inti dia memang padat dan memang cantik lah. Okey, sedia untuk dihidangkan. Boleh dijamu untuk sarapan pagi ataupun minum petang, sesuai sangat-sangat. Okey, sampai di sini dulu perkongsian Mok Tih, insya-Allah. Okey, jika anda rasa resipi Mok Tih ni bermanfaat, share kat luar sana. Okey, sebanyak mungkin insya-Allah. Okey, moga ramai yang dapat manfaat daripada video yang Mok Tih share ni. Biar ramai yang boleh belajar step by step, insya-Allah. Okey, bye. Salam sayang daripada Mok Tih. Assalamualaikum.